anak-anak, abang-abang, kakak, adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ni dapat bersama-sama kita berkumpul sekali lagi dan bertemu untuk menyambung kuliah Maghrib, pengajian bulanan berkitab menggunakan kitab Bidayatul Hidayah, kitab fiqh tasawuf karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tak rasa pula ya. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah. Saya berlekor ya, alhamdulillah, walaupun sebulan sekali kita berjumpa kan, puan. Tetap dikurniakan kesihatan, alhamdulillah. Tadi sejuk pun dah naikkan suhu, tak ada rasa pula. Ya, alhamdulillah. Walaupun tuan-tuan dan puan, tadi ada syahabat ucapkan dan semoga Allah Ta'ala berkati, rahmati pertemuan kita pada malam ini. Semoga kita semua dilimpahi dengan keampunan, rahmat, maghfirah, dengan keberkatan yang mencurah-curah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan rezeki yang penuh barakah buat kita semua yang hadir serta ahli keluarga kita juga. Allahumma amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni tuan-tuan dan puan kita nak sambung untuk membicarakan berkenaan tentang adab-adab mandi pada muka surat 28 ya. Kalau itu telah selesai kita bincangkan tentang adab-adab berwuduk Yang ketiga, manakala yang di sini yang keempat ni adalah merupakan adab-adab mandi, yakni mandi ataupun mengangkat daripada hadas besar ataupun mandi wajib lah. Okey. Dan sebelum kita teruskan perbincangan pada malam ni tuan-tuan dan puan, seperti biasa terlebih dahulu jom sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita niatkan semoga dengan asbab selawat ini Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk memahami setiap yang tersurat maupun yang tersirat di sebalik perbincangan kita. Dan apa yang kepada itu, semoga dengan asbab selawat ini juga kita dapat kekuatan untuk amalkan, untuk memperbaiki apa saja amalan-amalan yang mungkin kita terlepas pandang, kita tak tahu, mungkin ada perkara yang perlu kita kena perbetulkan. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan, berikan kekuatan pada kita untuk beramal, memperbetulkan dan meningkatkan lagi kualiti ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mudah-mudahan tercapai matlamat kita belajar ilmu ni. Moga-moga ilmu yang bermanfaat dapat membantu kita bukan hanya di dunia, bahkan juga di akhirat kelak. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khazainillahi nura wa takunu lana فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا
ونفس بعدد كل معلوم الله. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru lillah ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'ala Muka surat 28, Isyak 89 ni. Kita lanjut sehingga 8.30 bagi tuan-tuan ya. Sebulan sekali kan, 1.5. Itu pun awal juga Isyak masa awal. Baik. Adab-adab mandi. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adab mandi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Apabila engkau junub, sama ada kerana bermimpi atau jima', maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali. Dan tanggalkan segala kotoran dari badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang, beserta segala dengan doa-doanya. Dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Ya, ini adab untuk mandi wajib tuan-tuan ya. Kalau sebelum ni kita dah bincangkan adab berwuduk. Ini adalah proses sebelum daripada kita nak mendirikan solat. Dan dia juga adalah merupakan proses dipanggil takwa yang zahir. Ada 2 bahagian, ketaatan dan juga maksiat kan. Untuk takwa tuan-tuan makna dia apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, segala ketaatan Allah Taala, dan pada masa yang sama meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa ada 2 asas dia. Buat apa disuruh, tinggal apa dilarang. Dan kemudian apa yang disuruh tu tuan-tuan dan puan terdapat ada 2 bahagian. Seperti jelaskan dalam kitab ni pada awal-awal tadi lah. Suruhan yang berupa bentuk luaran, zahir, dan suruhan yang berupa bentuk dalaman, batin. Atau ketaatan yang zahir dan ketaatan yang batin, demikian jugalah. Ada maksiat pun, kemaksiatan tu ada yang luaran, ada juga yang dalaman. Maka keempat-empat ni perlu kita ambil titik berat tuan-tuan nak mencapai matlamat kita seperti mana telah jelaskan pada awal-awal kitab ini. Itu ketakwaan. Takwa dia ada buah. Dan ini adalah permulaan. Dan permulaan ketakwaan adalah ni petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu kitab ni namanya Bidayatul Hidayah, permulaan. Mendapat petunjuk. Dan inilah perkara yang perlu kita kena jelas yang perlu lakukan tuan-tuan puan, iaitu dipanggil sebagai proses penyucian terlebih dahulu. Ya. Penyucian ni dipanggil penyucian luaran lah. Dan ada juga penyucian dalaman tuan-tuan dan puan. Okey. Kalau dalam kitab untuk nak menyucikan dalaman ni pula dia ada 2 bahagian ya. Penyucian yang pertama sekali yang paling penting tuan-tuan dan puan adalah penyucian akidah. Ini perlu kita kena clear. Dan untuk nak menyucikan akidah ni satu disiplin ilmu yang dikhususkan, iaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Kena belajar ilmu tauhid lah. Bagaimana kita nak menyelamatkan, nak mengenal pasti kepercayaan dan pegangan yang selari dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga kita nak kenal pasti yang bukan selain pada tu, yang bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita tidak terjebak. Dikhawatiri pula kita berjangkit dengan kepercayaan seperti itu kan. Jadi itu penyucian bahagian akidah. Setelah penyucian bahagian akidah dengan mempelajari ilmu tauhid, maka ilmu yang kedua kita kena belajar tuan-tuan untuk nak mengesahkan amalan yang zahir ini, iaitu ilmu fiqah. Ilmu fiqah. Ilmu fiqah ni bagaimana kaedah pelaksanaan ibadat yang betul, yang sahih, menurut aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang telah digariskan oleh para alim ulama yang diiktibar, yang berautoriti. Kalau kita di Malaysia ni bermadhabkan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala serta para ulama yang berada di bawah madhab tersebut, maka itulah tuan-tuan kita punya pedoman dan kita punya panduan. Dan jangan terkeliru dan jangan campur adukkan pula nak pada hari ini macam-macam kan. Kalau kita buka YouTube macam-macam pendapat khilaf yang dikemukakan, yang disengaja dibuat tuan-tuan dan dia ada berbau provokatif
Provoke ni mana kata dia nak mengelaga-lagakan, menghantu-hantukan, sehingga menyebabkan masyarakat pada hari ini ni tidak ada penghormatan lagi daripada para ulama, terutamanya termasuklah imam yang empek tu, tuan-tuan dan puan. Dia seolah-olah menganggap imam empek ni manusia biasa je, macam kita orang kampung ni, tak ada harga sambil, dan sehingga kan boleh dikritik pula kan. Dia orang punya ketokohan, dia punya kepakaran itu. Sedangkan nak menjadi imam madhab, imam mujtahid ni, tuan-tuan dan puan, dia bukanlah simply ataupun mudah kita belajar sampai peringkat PhD, dapat gelar PhD, lepas tu tahu dia imam mujtahid. Tidak. Jadi dia punya kelaikan yang sangat ketat, tuan-tuan dan puan. Dan nak capai itu bukan PhD, 10 PhD pun belum tentu lagi, tuan-tuan dan puan. Kerana penguasaan dalam bidang ilmu yang ditetapkan untuk bergelar mujtahid ini dia sangat-sangat tinggi, bukan mudah. Namun pada hari ini ada juga orang yang bermudah-mudahan tengok bila diberikan dikeluarkan satu pendapat, dan kemudian ada pula yang lain cuba untuk nak menambah, nak pula kat dalam media sosial lah, tuan-tuan tengok pada hari ini kan, banyak di antara netizen nak memberikan komen, dan komen tu sampai sehingga tidak hilangnya adab dan penghormatan kepada para alim ulama. Maka ni satu perkara yang kita minta jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diselamatkan. Alhamdulillah min dzalik. Jadi ini yang disusun oleh para alim ulama dalam mazhab yang empat, yang merujuk kepada bagaimana kaedah pelaksanaan ibadah yang luaran, daripada kita nak bersuci daripada najis dan juga hadas. Ini kita bincangkan juga bagaimana kita nak berwuduk. Ini semua menggunakan pakai kaedah yang telah disusun oleh para alim ulama. Dia bukan kita ambil tauhid direct daripada Al-Quran dan hadis. Betul, itu adalah merupakan sumber untuk kita jadikan sebagai sandaran satu hukum. Nak tetapkan satu hukum, tuan-tuan dan puan, tu salah satu daripada sumbernya, iaitu Al-Quran dan hadis. Bukan the only two ni sahaja, Wan. Bukan dua ni sahaja sumber. Sebab apa? Sebab kita nak ambil direct, tuan-tuan dan puan, daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis, ya. Kalau kita orang yang tak ada kepakaran dan kemahiran dan penguasaan dalam bidang ilmu tertentu, bagaimana kita nak ambil? Kita boleh buka kan, baca, tengok terjemahan sajalah. Kan? Macam kita nak baiki kereta lah, tuan-tuan dan perempuan kan, kalau tak ada alat ni, boleh tak kita nak buka lagi spana, alat itu. Dan walaupun spana yang sama, tuan-tuan dan perempuan, dia tak semestinya dia boleh buka semua kereta yang sama. Dia berbeza kan. Dia berlainan alat, berlainan penggunaannya, tuan-tuan dan perempuan. Demikian jugalah untuk nak mendapatkan perkara-perkara yang lebih halus, ataupun kita nak mencedok dalil, bukti daripada Al-Quran dan hadis, ini juga mesti berpandukan kepada para alim ulama, kerana sumber hukum yang penetapan hukum dalam Islam yang ketiga, iaitu ijma'. Ijma' ni apa, tuan-tuan dan puan? Kesepakatan di antara ulama. Bukan orang masyarakat awam macam biasa macam kita ni, tuan-tuan dan puan, bermusyawarat, mana setuju, tak setuju tak. Kita hanya menilai berdasarkan kepada apa yang kita faham, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa je kan, dan berdasarkan pada tahap penguasaan ilmu kita. Sedangkan perhimpunan ini, ijma' tu, ini maksudkan, tuan-tuan dan puan, mereka yang telah berautoriti, ada kelaikan, ya. Dia bukan biasa-biasa. Ulama yang bersidang tu bukan ulama yang tidak berkepakaran dalam bidang agama ni. Mereka dah tentu dah sah-sah lah. Mereka yang mempunyai kepakaran, ya. Jadi itu sumber yang ketiga. Dan sumber yang keempat, tuan-tuan dan puan, adalah qiyas. Ini antara main sumber. Dan ada juga yang menambah lagi lah. Kalau tuan-tuan dan puan mempelajari ilmu usul fiqh, ada juga yang di kalangan ulama yang membuat penambahan. Antaranya lagi yang boleh jadi sandaran hukuman, iaitu amal ahlul Madinah. Macam mana sampai daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dilakukan oleh penduduk di kota Madinah, itu juga menjadi sumber. Jadi tak semua, tuan-tuan dan puan, amalan ni hanya berpandukan kepada apa Rasulullah buat, kan? Namun pada hari ini ada juga orang yang menggunakan dalil, kata kadang-kadang kalau satu amalan kita buat, ditanya Rasulullah buat tak ni, pernah buat tak ni, adakah Rasulullah buat? Kalau Rasulullah tak buat, kenapa kita buat? Kalau Rasulullah tak buat, bermakna kita tak boleh buat. Ni ada yang buat kesimpulan macam tu. Kalau dah kita berhadapan situasi itu, tuan-tuan dan puan, bermakna orang yang menetapkan perkara tersebut, dia telah mentong sampahkan sumber yang lain. Yang ketiga, yang keempat. Kemudian yang pertama pun ditong sampahkan juga. Sebab dia hanya berpandukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Nabi tak buat, maka kita tak boleh buat. Kalau itulah, semudah itu nak menetapkan sumber hukum, parah kita, tuan-tuan dan puan. Ada banyak perkara yang kita tak boleh nak buat.
Jadi sebenarnya bila Nabi tak buat, ada tak Nabi larang? Itu persoalan yang perlu diajukan. Kalau kita berhadapan situasi macam tu, ini orang kata penyakit akhir zaman ni tuan-tuan dan puan. Dia mudah nak membida'ahkan amalan, mudah nak melarang seseorang tu buat perkara yang dah sasar. Ulama dah mengharuskan perbuatan tersebut tapi mereka mengharamkan. Ada orang ada yang mensyirikan, ada yang membida'ahkan, tak kurang. Sebab tu kita di Malaysia ni, kalau ada kemusykilan tuan-tuan dan puan, rujuk kepada badan berautoriti. Itu selalu saya sarankan. Rujuklah kepada badan berautoriti. Kalau ada kemusykilan, tengok nak hari ni tuan-tuan dan puan, boleh kan kita semak fatwa apa, sama ada Mufti Negeri Sembilan. Kita Badan Negeri Sembilan ni kita menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh badan berautoriti, iaitu Jabatan Mufti lah. Ataupun kalau kita nak lebih pada peringkat kebangsaan, itu fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Muzakarah Mufti Wilayah. Rujuk dah ada lah, dah siap ada dia punya jawapan daripada persoalan yang mungkin bermain dalam fikiran kita. Kalau lah berlaku kemusykilan kan, ada pula orang katakan amalan ni sekian-sekian tak boleh buat, rujuk balik. Itu badan yang berautoriti. Bukan kita merujuk kepada pihak yang dia minoriti saja, dia punya pendapat daripada golongan-golongan yang mereka ni sebenarnya bukanlah majoriti di Malaysia, tuan-tuan. Bukan itu yang kita pegang. Tapi kita menjadi ragu-ragu juga sebabkan ada kemusykilan yang ditimbulkan. Dia cuba untuk nak memprovokasi ya. Nak cuba untuk nak mengkocak-kacikan lah, mudah kata ya, pendapat ataupun masyarakat yang sudah lama beramal dengan perkara telah disepakati oleh para alim ulama. Jadi hati-hatilah dengan perpecahan yang berlaku pada hari ini ya. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, maka ini adalah di antara apa yang telah ditetapkan oleh para ulama untuk nak mencapai ibadat kita yang supaya menjadi sah betul pelaksanaannya itu. Maka merujuk kepada mazhab yang empat lah. Kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i. Maka di sini pun tuan-tuan dan puan, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga memasukkan kaedah yang digunakan dalam mazhab Syafi'i. Kalau sebelum ni kita perhatikan ni macam mana cara berwuduk, itu kaedah penyucian anggota luaran. Nanti dia akan pergi pula kepada bab yang seterusnya nanti tuan-tuan dan puan, itu bagaimana kita nak menyucikan pula anggota dalaman hati kita. Ya. Baik. Tadi maka di sini tuan-tuan dan puan, ni kaedah bagaimana cara untuk melaksanakan mandi junub ataupun mandi wajib lah. Kalau kita panggil penyucian daripada hadas kecil, dah kita bincang sebelum, maka ni adalah penyucian daripada hadas besar. Ya, hadas kecil, hadas besar. Saya ingat dulu tuan-tuan masa mula-mula buka pondok kan, adalah anak-anak ni masuk belajar. Jadi tanyalah, biasa dia orang kat sekolah kan cikgu. Jadi bila kita tanya apa itu hadas kecil, jawapan ni tuan-tuan hadas kecil, buang air kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar, dia bagi jawapan, buang air besar. Ini betul real lah. Saya tanya sendiri kan, yang belajar kat sekolah kan, dia tanya orang saja nak tengok, nak tahu kefahaman dia orang. Apa dimasukkan dengan hadas kecil? Dia kata buang kecil. Buang air kecil tu hadas kecil. Hadas besar tu apa? Hadas besar tu buang air besar. Betul tak tu? Ke ada anak-anak kat sini pun sama juga jawapan ni. Macam sama? Betul? Betul ke? Tengok. Ngaji baru masuk kan. Hadas kecil bukan buang air kecil ya. Bukan hanya buang air kecil sahaja. Bahkan sekadar perkara yang boleh membatalkan wuduk, itu hadas kecil lah. Berhadas kecil. Dia selagi tidak mempunyai pertanda hadas besar. Hadas besar tu apa? Hadas besar tu sama ada berjunub, dia kata tadi kan, ataupun kalau dah berumah tangga itu dia mengalami persetubuhan, membuat persetubuhan di antara lelaki dan perempuan, ataupun keluar mandi dengan sengaja, itu hadas besar. Atau bagi orang perempuan, dia ABC kan, Allah Ta'ala bagi cuti datang bulan, maka dia berhadas, itu dia panggil berhadas besar. Selain daripada berhadas besar tu, hadas kecil nama dia, buang air besar ke, buang air kecil ke, ataupun keluar angin ke kan, atau kentut, ataupun tidur, kita tidur, kita ada wuduk kemudian kita tidur, batal wuduk kita. Setiap perkara yang membatalkan wuduk lah, pendek kata itu adalah hadas kecil yang tak ada kaitan dengan hadas besar. Hadas besar ni, jadi bermakna kenal pasti hadas besar, selain daripada hadas besar tu hadas kecil ya. Hadas sendiri tu bermakna ni tuan-tuan, hadas tu adalah perkara yang baru kedatangan lah.
Asal kita berwuduk, tiba-tiba ada sesuatu perkara yang kita buat, maka terbatal wuduk kita. Contoh kalau dalam mazhab Syafi'i ini kan bersentuhan antara lelaki dan perempuan, maka kita berhadas lah. Perkara yang membatalkan wuduk, maka itu kita dianggap berhadas. Kita dikatakan, dihukumkan berhadas, hadas kecil. Sampailah kalau sekiranya berlaku alamat dan petanda hadas besar, iaitu keluar mani dengan sengaja ataupun tak sengaja, bermimpi, ataupun tadilah disenaraikan kan yang tersebutkan tadi, maka itu adalah hadas besar. Kalau hadas kecil, nak hilangkan hadas kecil ni kita kena buat apa? Berwuduk. Kita dah bincangkan itu lagi. Manakala kalau kita nak mengangkat ataupun nak menghilangkan hadas besar daripada badan kita, pada tubuh kita, iaitu kita kena mandi wajib ataupun mandi hadas ataupun mandi junub, dan apa sajalah nama tuan-tuan ya. Baik. Jadi yang disebutkan tadi oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, itu adalah perkara yang sunat dibuatlah sebelum daripada kita mandi wajib. Ini seandainya ada berlaku kejadian hadas besar nak sucikan, itu di antara perkara yang sunat. Jadi kalau tadi disenaraikan tuan-tuan dan puan, ada berapa tu? Yang pertama, bawa air, sebekas air dalam bilik mandi. Jadi menyediakan air untuk kita nak mandi wajib, itu juga adalah perkara yang sunat ya. Kita standby air. Hari ni tuan-tuan dan puan, setiap tandas kat rumah kan dah ada dah air pipe ni kan. Dengan lagi bekalan tu mesti kena ada lah, ataupun tangki tu tak kosong dah, baru ada bekalan air. Ya. Lepas tu kemudian dia yang kedua, iaitu membasuh kedua tangan 3 kali. Ini juga perkara yang sunat dilakukan sewaktu sebelum daripada kita mandi wajib. Dan juga menanggal, menghilangkanlah, maksud tanggalkan tu menghilangkan segala kotoran. Yang ketiga, apa-apa sajalah najis, kotoran ataupun benda-benda yang boleh menghalang air sampai ke kulit kita tuan-tuan dan puan. Apa dia? Antara kalau mana yang kerja motong getah tu kan, tu getah kertas kerap tu. Ataupun kalau yang mana bekerja ataupun dia pegang minyak hitam bengkel kan, benda-benda enjin lah, tu minyak-minyak hitam kan. Kalau anak-anak ni kat sekolah yang menggunakan liquid paper kan, liquid, ataupun yang mana menggunakan gam gajah, gam uhu kan. Nak gam gajah, kalau gam gajah tu kita guna, tuan-tuan kadang-kadang mesti tak dapat lagi kan, kerana dia punya mesti kalau bila bersentuhan ataupun terkena tangan kita, dia gam tu dia melekat kan, dia tak hilang dengan senang walaupun masuk air tuan-tuan dan puan. Jadi seandainya terdapat semua penghalang-penghalang air sampai ke kulit kita, kita kena hilangkan dulu. Ini di antara perkara sunat, bahkan juga wajib tuan-tuan dan puan ya. Sebabnya kalau tak hilangkan, air tak sampai, maka tak sah. Walaupun dia sunat tuan-tuan dan puan, tapi seandainya kita tak lakukan waktu kita mandi tu, benda tu tak hilang, maka tak sah. Dan sama juga kalau lah sekiranya anak-anak muda zaman sekarang ni kan, dia guna apa Maji? Kek rambut, dye pewarna rambut. Dan pewarna tu juga di antara dia menggunakan bahan yang boleh menyebabkan air sampai ke zat ataupun ain rambut tu. Maka seandainya kalau lah sekiranya ada anak muda nak pakai kan, hukumnya apa tuan-tuan? Hukum mewarnakan rambut ini. Ya, kalau warna selain daripada warna hitam kan, apa-apa dia menggunakan inai. Kalau inai tujuan tu apa, tengok tujuan jugalah. Ini perbahasan menghukum menggunakan dye, menghukum mewarnakan rambut kan. Seandainya saya sahaja suka, kalau sekiranya warna tu dia menghalang air sampai kepada ain rambut tu ataupun pada kulit tuan-tuan dan puan, maka walau dia mandi wajib sekalipun tak sah. Itu dia punya implikasi lah. Kalau sekiranya ada di kalangan mereka yang menggunakan pewarna rambut yang menghalang air sampai, maka tak sah juga mandian. Mandi wajib itu tak sah. Tu di antara perkara yang menghalang air sampai ke kulit, maka perlu dihilangkan. Sama juga tuan-tuan, kalau sekiranya kayak kuku kita panjang kan, kuku ni panjang, dan kalau sekiranya ada di bawah kuku tu daki-daki macam-macam lah kan. Kalau kita bekerja berkebun ke ataupun macam-macam lah, kita buat tak bekerja sekali pun kan, bawah tu mesti ada daki tuan-tuan kan. Kalau sekiranya ada daki di bawah kuku, maka wajib juga kena hilangkan. Dan juga kalau kuku tu terlalu panjang, boleh kena sampaikan air di bahagian bawah kuku.
Ini di antara perkara yang itu nantilah sewaktu kita mengatakan air. Tu. Jadi ini di antara perkara yang menghalang lah. Sebelum daripada kita mandi tuan-tuan perempuan, maka hilangkan dulu semua tu. Tu sunat. Sunat. Namun bila mandi nanti jadi wajib lah. Sebab kalau sekiranya air tak sampai, maka mandi wajib kita tidak sah sama sekali. Itu 3 kan disenaraikan. Hilangkan kotoran. Dan kemudian yang keempat disenaraikan tadi tuan-tuan perempuan, perkara yang sunat kita lakukan sebelum daripada mandi wajib adalah berwuduk. Dan waktu berwuduk ni pula kita kena buat seperti mana yang kita dah belajar dan kita dah bincangkan sebelum ni. Apakah dia perkara yang sunat, ya, dan juga apakah perkara yang wajib. Kesemua tu perlu dilakukan sebelum daripada kita mandi wajib. Ini sunat, sunat. Kalaulah kita tak berwuduk sebelum daripada kita mandi wajib dan kita terus mandi sahaja, adakah sah? Sah. Sebab apa? Sebab ni sunat saja, Wan. Dia bukan wajib, ya. Berwuduk sunat saja, bukan wajib. Itu yang keempat. Dan juga buatlah seperti mana yang awal dan kita bincangkan tentang bab wuduk, sampailah berdoa. Dan kemudian yang kelima disenaraikan dalam kitab ni tuan-tuan dan perkara yang sunat kita kena kemudiankan membasuh kedua kaki. Ni juga sunat. Jangan basuh kaki dulu bila mandi wajib tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab kalau kita basuh dulu kaki, nanti kan bahagian atas pun nak kena basuh juga, betul? Jadi dah 2 kali. Mula basuh kaki, lepas tu kemudian pergi basuh atas. Bila basuh atas, air tu kan akan turun juga ke bawah. Sebab tu sunat juga kita takhirkan. Maksudnya dikemudiankan membasuh kaki, bahagian kaki lah. Jadi dia kena mula bahagian atas dulu, nanti dia akan nyatakan. Tu kaedah ataupun perkara yang sunat dilakukan sebelum daripada kita mandi wajib. Dan pelaksanaan mandi wajib ni kena betul-betul tuan-tuan ni. Kalau tidak sah, macam saya katakan tadi lah, dia akan beri kesan. Sama seperti wuduk. Kalau wuduk tidak sah, maka solat pun tidak sah. Kalau solat tidak sah tuan-tuan dan perempuan, kita jodoh lah, nak kena repeat kan, nak kena qadha balik. Demikian jugalah kalau mandian wajib ni tidak sah, tak dibuat dengan betul, implikasi dia apa? Solat lah. Kedua-dua ni batu kita kena suci. Dua-dua penyucian ni sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, itu kan sebagai syarat sah sebelum daripada kita solat. Dan bila mana perkara ni tak dilakukan dengan betul tuan-tuan dan puan, kesannya itu pada solat. Dan solat ni Allah Ta'ala kata, inna solat tatanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat tu dia mencegah daripada fahsya, benda yang keji, dan benda munkar. Tetapi bila mana pelaksanaan tidak betul, solat tidak sah. Bagaimana mungkin solat tu boleh mencegah? Inilah jawapan ni, kenapa orang tu solatnya solat tapi tak bagi kesan pun. Mungkin ni salah satu faktor ni tuan-tuan dan puan. Cara penyucian zahir ni, penyucian daripada hadas besar dan hadas kecil ni tidak dilakukan dengan betul. Okey, baik. Itu di antara perkara yang sunat dilakukan. Di sini disenaraikan 5 lah. Kalau kitab-kitab lain ada juga lah dimasukkan sebelum tu baca bismillah, baca ta'awudz, menghadap kiblat. Sama seperti wuduk jugalah. Okey, baik. Dah selesai daripada wuduk, kita dah buat perkara-perkara sunat. Ni anak cerita apakah perkara yang wajib kita kena buat. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau sudah selesai dari berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali dan engkau berniat mengangkatkan, yakni menghilangkan hadas junub. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri, dan gosoklah bahagian depan dan belakang dari badanmu dan selati-selati rambut di kepala dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan ke tempat tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan jangan sesekali kau menyentuh kemaluanmu setelah berwuduk tadi. Dan jikalau sentuh tanganmu dengannya, maka ulangi wudukmu sekali lagi. Ini bahagian untuk mandi apabila kita dah berwuduk. Perkara wajib yang kita kena lakukan sewaktu kita mandi wajib ni tuan-tuan dan puan, ya. Tuang air pertama sekali, menuangkan air atas kepala 3 kali. 3 kali itu termasuk dikira dengan sekali dengan sunat tu. Bermula dengan kita tuang. Dia mula makna kata mula dengan kepala. Start dengan kepala dulu kan, bahagian tengah. Biasa kalau pagi-pagi orang mandi wajib ni tuan-tuan dan puan, kalau petuang dulu kan mandi pagi-pagi ni kan, dia mula mandi pagi. Mana bahagian kita akan basuh dulu?
Biasanya kaki dulu kan, ada petua lah. Bagi petua kalau nak mandi pagi, biasa nak mandi pagi, kita kena mandi dengan kaki dulu. Betul tak tuan? Pernah dengar tak petua tu? Kan? Orang dulu ke? Saya masa belajar main lah, dia orang bagi petua kan. Orang kata orang dulu bagi petua kalau nak mandi pagi, untuk mengelakkan daripada kita terkojut, dia kena curah kaki dulu. Daripada kaki tu kan dia reason dia kenapa tuan-tuan mana kalau dibagikan logik juga sebab apa? Haba tu kan dia naik ke atas. Dia akan naik ke atas kepala. Kalau kita mandi kepala dulu dia akan terkojut lah. Dia macam, dia buat analogi macam apa jugalah. Macam enjin kan, enjin nak sojukkan tu dia kena apa dulu, dia ada tahap-tahap dia. Jadi daripada kaki dulu, kaki ke lutut, lutut ke paha, tu petua. Boleh jadi petua ni betul, boleh jadi petua ni sebaliknya, tapi ada kebenaran ni kan. Jadi untuk mengelakkan daripada kita terkejut, ataupun kalau torih curah tu dia badan tu jadi macam enjin, kena panas-panas tu curah air torih kan, dia akan terkejut. Mungkin itulah sebab kenapa orang dulu bagi betul macam tu. Jadi kalau kita nak mula dulu, sebelum daripada mandi wajib tu, basuh bawah dulu tu tak mengapa lah, sebab kita belum start lagi. Ini yang perkara sunat tadi tu tuan-tuan rompan, dia adalah bila mana bermula kita nak mandi wajib. Dulu ya. Ini kalau mandi pagi lah. Kalau selain pada waktu tu tuan-tuan rompan tak ada. Kalau kita mandi tengah hari ke kan, atau nak mandi mula daripada bahagian tengah, tu tak ada masalah. Ini juga adalah sunat lah. Kita nak, sebenarnya nak mula mana-mana bahagian pun tak mengapa. Yang wajibnya air kena pada mana-mana bahagian badan kita. Dan disitulah permulaan kita menghadirkan niat. Ni wajib. Jadi waktu air kena dekat bahagian badan kita yang terkena air itu, itulah permulaan yang kita kena lintaskan niat sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Sama macam wudu kan, bila air kena dekat muka baru kita hadirkan niat. Demikian juga lah mandi wajib, kita hadirkan niat sewaktu air kena dekat mana-mana bahagian badan kita. Kalau kita sebut dulu sebelum daripada mandi wajib kan, sahaja aku mengangkat hadas besar, fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala, itu kita mandi, waktu air kena tu kosong, tak ada apa lintasan niat tuan-tuan rompan, tak ada lintas apa-apa niat pun waktu air kena dekat kulit badan kita. Sah atau tidak? Tak sah. Ini bab niat kena hati-hati ya. Niat ini kena jelas tuan-tuan rompan, itulah dia muqtarinan bi fi'li. Kalau menurut penjelasan ulama fiqh, niat ni qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, kita qasad nak mandi wajib sekali dengan perbuat. Mana kalau dalam mandi wajib ini air kono dekat badan, baru hadirkan niat tuan. Tapi kalau air kita baca dulu niat, waktu mandi tu tak ada pula niat, maka tak sah. Clear ya? Jelas? Kalau sebelum ni buat macam tu, dia kena betulkan balik lah. Tak tahu Ustaz sebelum ni. Inilah sebab tu kita belajar kan. Tapi saya yakin dan percaya tuan-tuan semua dah tahu sebelum ni kan. Ini kita nak ulang kaji balik ya. Kalau sekiranya kita terlupa atau kita tak buat perkara ni tuan-tuan kena perbetulkan kembali lah balik. Especially anak-anak ni kan. Yo. Dan masuk badan tadi, badan kita ataupun mana-mana anggota. kepala masuk badan tak? Sekali lah. Mana-mana anggota daripada rambut, daripada kepala sampailah ke kaki. Ataupun kalau kita nak mandi start pada kaki dulu pun tak apa, tak ada masalah. Ya, kalau kita basuh kaki contoh lah. Tapi tadi disarankan yang sunatnya kita basuh bahagian atas dulu supaya air nak mengelakkan daripada pembaziran lah. Maksud dia tu sunat kan. Tapi kalau kita nak mula mana-mana, tangan dulu kah, kita curah tangan kan, basuh tangan. Kalau di saat kononnya air dekat anggota tersebut, kita hadirkan niat, maka dah bermulalah kita mandi wajib. Sahlah tersebut, dan seterusnya barulah kita kena ratakan. Itu wajib ya. Wajib mana kata yang wajib dalam mandi wajib adalah niat, dan juga niat sewaktu air kena dekat badan, mana-mana anggota badan kita lah, daripada rambut sampailah ke kaki kan. Tu tengok ya. Ya. Dua. Mana kata air, lepas tu niat. Niat kat sini dia tak detailkan tuan-tuan rompan. Dia consume tuan-tuan rompan. Dia mungkin assume tuan-tuan rompan semua dah hafal niat mandi wajib. Semua hafal kan? Ada yang hafal kah? Ada tak hafal kah? Nama itu raf'al hadasil
akbar fardan alayya lillahi ta'ala. Hafal semua kan? Anak-anak ni hafal tak? Yang apa? Tuan-tuan perempuan hafal ya? Hafal, insya-Allah hafal. Kalau tak hafal nak mandi wajib macam mana pula kan? Tak hafal bahasa Arab Ustaz, bahasa Melayu saja boleh? Boleh, bahasa Melayu tak ada masalah. Bahasa Melayu tu yang pentingnya sebab kita nak tahu apa kita buat. Kalau hafal bahasa Arab itu itu raf'al hadas akbar fadlan alayya lillahi ta'ala. Tapi tak tahu apa maksudnya. Sah tak? Tak. Walaupun sebut niat ni dia kena konsult, dia kena tahu dia buat apa kan? Aku nak mandi wajib, aku nak angkat hadas besar. Tu dia kena tahu. Konsult tu. Mana kata aku nak buat apa? Aku nak mandi wajib, aku nak angkat hadas besar. Sewaktu air dah kena, dihadirkan niat tu baru sah. Kalau didahulukan niat, lepas tu waktu mandi tak ada, tak sah. Itu. Jadi kalau dia dah mandi ataupun waktu dia mandi basuh kepala tak niat lagi, waktu basuh badan sebelah kanan barulah terlintas niat tu. Maka dia kira daripada permulaan dia niat tu lah. Kena ke mana? Basuh tangan. Mula-mula dia dah basuh tengah, kemudian bahagian kanan tu barulah dia hadirkan niat. Dia start dari sini, maka dia kena ulang balik lah basuhan yang sebelum tu. Boleh follow? Dan tidak diwajibkan untuk berkekalan niat lah. Disunatkan untuk kita berkekalan niat tu daripada awal sampai sudah. Itu yang lebih apa lah, lebih elok lah. Bagi kita tahu apa kita buat kan. Yang wajibnya adalah pada permulaan mandi wajib. Permulaan kita hadirkan niat, di situlah bermulanya mandi wajib. Boleh? Tu niat mengangkatkan ataupun menghilangkan hadas junub. Angkat maksudnya nak menghilangkan lah hadas junub. Kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu yang kanan. Bermula bahagian tengah, lepas tu pergi kepada kanan 3 kali. Tuangkan atas kepala 3 kali. Dan niat angkat mandi wajib. Lepas tu kemudian basuh ikut sebelah kanan dulu dan diikuti dengan sebelah kiri. Ini juga adalah bahagian sunat lah, anggota yang didahulukan, kanan kiri. Dan antara yang wajib yang kita kena lakukan sewaktu mandi wajib ni tuan-tuan perempuan, apa dia? Gosok badan. Kena gosok Masa gosok ni meratakan air lah, semua bahagian, depan, belakang. Habis tu kalau belakang tak sampai macam mana? Ada orang tak sampai belakang kan? Ada orang dia tak boleh nak sampai belakang. Dia surah lah, lalukan air ke belakang kan. Asalkan bahagian belakang tu tidak ada benda yang menghalang air. Contoh macam seletip pun sama juga kan. Kalau ada seletip kat belakang, dia kena hilangkan dulu, kena pastikan. Kalau dia tak nampak, teman-teman tengoklah suami kan. Tapi kalau yang suami sendiri, tengoklah, mintalah apa suami cek dulu kau belakang kan, bahagian dia tak sampai. Dan selat tu maknanya kita kena apa ni lah, kulit kena gosok, rambut ni kena salat tu macam kita menggaru tu kan, menyelat, panggil masukkan jari ke dalam bahagian rambut ni. Itu selat selati. Dan sama juga ke tempat-tempat yang terlipat. Ke mana sampai berlipat tuan-tuan? Leher. Lagi ke mana? Bahagian anggota yang berlipat. Mana? Ketiak. Kan? Mana lagi? Ni. Celah-celah ni. Celah-celah lipatan. Mana kata siku, apa ni? Suku kan? Celah jari. Ni. Jari. Setiap jari. Kan lipat kan? Kan ada dia punya tempat. Panggil lipatan tu. Kita lipat jari. Bengkokkan jari kan? Kalau tegakkan kan dia berlipat kan? Semua bahagian-bahagian daripada kepala sampailah ke kaki, bahagian bawah lutut, poho, celah-celah poho, semua ni dia kena ratakan. Okey. Sampailah ke tempat tumbuh rambut, sama ada nipis pun tebal, sama macam urut juga kan. Dan ini apa, kena jaga sewaktu mandi wajib. Kita kena juga wajib kena ratakan air, termasuklah kemaluan, sama ada kemaluan belakang ataupun hadapan. Kena celah-celah semua tu tuan-tuan, dia kena, mana yang ada, pendek kata, mana yang ada sebahagian celah-celah kan, ada pelipat-pelipat, semua tu kena ratakan, kena gosok.
Termasuklah juga bahagian kemaluan belakang dubur, tuan-tuan dan puan. Dan waktu kita nak basuh dubur, ni saya tak pastilah tuan-tuan dan puan pernah dengar ataupun tidak. Kita kena buat. Dia bahagian yang kita sewaktu kita buang air besar, dia akan keluar kan. Dia akan keluar bahagian dubur yang akan mengeluarkan najis. Kan ada bahagian dia tak keluar semua. Kalau keluar semua tu buasir. Kan? Dia ada bahagian yang akan keluar waktu kita buang air besar. Bahagian tu dipanggil dubur, itulah dia dubur. Itulah adalah had yang zahir. Dan bahagian tu dia akan masuk, dia akan masuk balik dalam punggung bila mana kita dah selesai basuh, betul? Kan? Sekarang ni dia tak keluar, tuan-tuan kan? Dia menyeruk. Bila kita buang air besar, dia akan keluar. Maka bila mana kita buang air besar, bahagian tu, sewaktu kita buang air besar yang keluar, itu adalah bahagian yang luar, zahir. Dan bahagian tu kita kena sampaikan juga air. Macam mana nak sampaikan air, Wan, bahagian tu? Macam mana nak sampaikan? Nak kena toran? Kan keluar pula apa kan? Keluar pula omeh. Dia kena masukkan jari satu ruas, sekadar satu ruas jari ni. Kena korek bahagian tu, kena korek, masukkan sekadar satu ruas. Kecuali lah kalau kita selepas daripada buang air besar, bahagian tu masih lagi maintain, atau waktu kita buang air besar tu kita terniat kan, atau mandi wajib pun boleh juga. Pergi basuh saja waktu tu. Ini dia punya apalah, trik kan kata. Kalau kita tak buat macam tu, tuan-tuan, sewaktu kita mandi wajib nak menyampaikan air kat bahagian tu, dia kena korek. Kalau tak korek, mana kata air tak sampai kepada bahagian tu, maka mandian ni tidak sah. Boleh follow? Ke tak pernah buat sebelum ni? Pernah buat kan? Manji kan? Kalau tak buat, tuan-tuan dan puan, tak sah ya. Saya ulang sekali lagi, sebab apa? Sebab dia bahagian zahir, bukan bahagian penting. Janganlah korek sampai dalam. Lain nak pula jadi kan dikorek-korek sampai keluar omeh pula. Tu tak, dia bahagian yang sekadar satu ruas sahaja dimasuk jari untuk korek. Dan ini juga untuk orang wanita, untuk ibu-ibu, mak pun sama juga. Bahagian sewaktu buang air kecil kan, kecil, bahagian kemaluan orang perempuan yang sewaktu dia buang air kecil tu, yang zahir tu, itu juga sama juga, dia kena korek sekadar sampai kepada bahagian tersebut. Kalau dah tak dikorek, tuan-tuan, kita mandi dalam keadaan berdiri, sampai tak air kat situ. Kalau tak dikorek, tak sampai. Jadi nak korek tu dia macam mana, tuan-tuan, dia kena menyangkung dalam keadaan duduk lah. Jadi mandi wajib, dia bukan hanya berdiri sahaja. Bila kita nak mandi tu, dia mesti dalam keadaan kita menyangkung juga. Kecuali kalau tuan-tuan minta maaf ya. Kalau tuan-tuan boleh korek waktu dalam berdiri, tu lain cerita lah. Kan biasanya nak mudah, waktu macam kita buang air lah kan. Waktu tu lah kita nak menoran ke, senang. Bahagian tu dia akan dapat disampaikan air. Jelas tuan-tuan? Dia kena buat ni. Ini adalah bahagian yang wajib. Ya. Di mana kata, pendek kata, dia kena ratakan. Dia adalah merupakan perkara yang wajib, dan dia kena ratakan ke semua sekali di bahagian zahir. Tak wajib dia kena masukkan air dalam hidung, contohnya kan. Dia kena korek pula hidung. Tak wajib, sebab dia bahagian zahir ni saja. Meratakan air ni bahagian yang zahir, luaran lah. Yang dalam mulut wajib tak basuh? Tak. Dia termasuk dalam bahagian batin. Batin ni dalam mata, maka tak wajib. Sama juga telinga kan, tak payah kita nak tori golok jolok telinga dengan cotton bud ke kan, nak mengatakan tak perlu. Ni zahir ni saja, bahagian ni ni celah-celah lipatan ni sampai kepada sini. Mana yang zahir? Pada telinga, atau bahagian luaran. Boleh jelas ya? Faham tu? Tengok tuan-tuan, benda ni kadang-kadang jarang kita jumpa kan, jangan diberitahu. Sebab kalau kita belajar dulu, masa saya belajar kat sekolah pun, dia beritahu tu je lah. Dia tak sedetail ni tuan-tuan. Bila pergi belajar ke pondok, baru dah dijelaskan. Kadang-kadang tak tahulah kenapa tak jelaskan dengan detail, sebab bahagian ni adalah bahagian wajib juga. Mungkin dia terlepas pandang, mungkinlah. Ya. Dan kalau lah sewaktu kita mandi wajib, kita nak ratakan air dekat bahagian kemaluan, kita pegang kan. Kalau dah terpegang tanpa berlapik, dia sunat kita ambil wuduk balik. Sunat, bukan wajib ya. Dengan bahagian kemaluan. Kalau sekiranya tidak berlapik lah,
Kalau berlapik tak perlulah kita ulang wuduk. Boleh ada 3 perkara mandi wajib. Apa dia? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah: yang pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis dari badan jika ada. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Menghilangkan najis tu wajib ya. Tadi menghilangkan air perkara yang menghalang dia nyatakan tadi benda yang menghalang. Ini menghilangkan najis. Kalau sekiranya terdapat najis pada tubuh badan kita sebelum mandi tu wajib kita kena hilangkan najis. Najis apa dia masukkan di sini? Najis yang apalah mengikut dalam ni dia beritahu tak? Taharah min najis. Tak ada dia ambil yang mana yang paling penting tuan-tuan puan. Najis ni selebihnya kalau tak disenaraikan, tak dinyatakan dalam ni, tuan-tuan puan boleh rujuk balik dalam kitab fiqh lah. Mungkin tuan-tuan pernah belajar kan najis yang 3 tu. Najis mukhaffafah, mutawassitah dengan mughallazah. Dia ikut dia punya kaedah penyucian tu lah. Sebab Imam Al-Ghazali dalam ni diringkaskan sahaja. Dia tak mendetailkan tuan-tuan dan puan supaya kita direct untuk nak praktik. Kalau tuan-tuan puan nak tak tahu dengan lebih lanjut pendetailan berkenaan hukum hakam, permasalahan yang berkait dengan masalah fiqh ni, dia kena rujuk pada kitab-kitab fiqh lah. Sini ni target dia untuk nak nak capai seperti yang kita jelaskan sebelum ni. Jelas ya? Baik, 3 tu perkara yang wajib ataupun rukun mandi wajib: niat, hilangkan najis dan juga sampaikan air. Cuma niat tu sekali dengan air lah. Dan air tu pula daripada tu dia kena ratakan. Kalau ikut 3 ya kan. Tapi kita kena nak meratakan tu tuan-tuan dan puan. Mesti kena pastikan tidak ada najis dan juga tidak ada penghalang. Dan air itu sampai kepada semua bahagian telah saya sebutkan tadi. Termasuklah juga colah-colah jari kaki, kan? Habis tu kalau nak pakai shampoo macam mana Ustaz? Tu terpulang terserah. Nak pakai shampoo sabun kau. Sebelum benda tu kaedah nak menghilangkan najis kan? Tu tidak wajib. Kalau tu mandi saja macam boleh, tak ada masalah. Tu je. Nak jimat air lagi kan? Kita tak ambil wuduk, cuma tak dapat lah. Kalau kita tak lakukan perkara yang sunat, itu dikurang dari punya markah kan? Okey. Baik. Dan bila dalam mandi wajib disunatkan berwuduk, maka apa perkara wajib dalam wuduk? Dan perkara yang wajib di dalam wuduk ialah: yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sekali. Muka sekali. Itu yang wajib. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku juga sekali. Yang keempat, menyapu sebahagian dari kepala sekali. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali. Yang keenam, tertib. Ni 2 koring 4 basah. Orang dulu kan kalau mengajar 2 koring 4 basah. Perkara ataupun rukun wuduk 2 koring 4 basah. Lepas tu dan kemudian kenapa dia sebut sekali? Basuhan yang pertama tu yang wajib, yang menjadi rukun. Yang kedua, yang ketiga tu sunat. Ni kita dah bincangkan juga tadi kan. 6. Dan daripada tu, dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad dan kelebihannya sangat banyak. Pahalanya sangat besar dan orang yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunat ini adalah rugi. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya, kerana perkara-perkara yang sunat adalah menyempurnakan kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Walaupun dia sunat, tapi amat rugi kalau kita tak buat. Walaupun kita kata alah sunat ya. Sunat dalam bukan sunat inilah dia punya keuntungan. Yang wajib tu dia punya kepala modal. Kan? Kita nak untung, kalau orang berniaga dia mesti nak untung, betul? Bukan nak sekadar pulang modal ya. Kalau pulang modal ataupun nak pula rugi kan, dia berada pada bisnes tu berada pada keadaan yang agak berisiko besar lah. Asyik balik modal. Dia berniaga mesti ada masa rugi, ada masa untung kan. Tapi kalau sentiasa je rugi dan tuan-tuan ataupun ngam-ngam balik modalnya, lama kelamaan boleh bertahan tak bisnes tu. Sama jugalah dalam ibadah. Kalau kita hanya buat yang wajib je saja, kita tak tahu pun tuan-tuan yang wajib tu sempurna ataupun tidak. Sebab tu adanya sunat ni untuk nak backup balik keuntungan tadi tu. Dia nak selamatkan. Kalau sekiranya ada berlaku kekurangan pada yang wajib, maka sunat ni lah fungsi dia.
untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Inilah dia adab yang keempat, mandi wajib. Dan akan datang kita akan bincangkan pula adab bertayamum sebelum nanti kita akan beri jam kepada adab-adab sebelum daripada menunaikan solat. Okey. Sebab daripada tu dia ada adab ke masjid. Adab tu masjid tu panjang sikit lah. Ada kita pergi balik kepada request sebelum ni. Pengurusi request kita nak bincangkan tentang adab sebelum solat kan. Maka selepas daripada adab tayamum nanti insya-Allah kita akan bincangkan tentang adab